Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita hari ini diizinkan untuk solat berjemaah di surau kita ni. Bukan itu sahaja, malah kita juga diizinkan untuk duduk di dalam satu majlis ilmu. Sebab itulah setiap perkara yang berlaku semuanya dalam tidak terlepas daripada kehendak Allah. Apapun yang terjadi semuanya dengan kehendak Allah. Sama ada pada pandangan zahirnya kita nampak ia baik, ataupun mungkin pada pandangan zahirnya kita nampak ia kurang baik, tak baiklah. Tetapi setiap sesuatu tu semua isinya adalah baik. Kerana apa baik? Kerana datang daripada yang maha baik, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai contoh, bukanlah kita reda perkara-perkara yang tak elok, jahat-jahat, maksiat dan sebagainya, tapi kadang-kadang tidak terzahir kebaikan kalau tak ada kejahatan. Tak akan ternampak putih kalau tak ada hitam. Makna kata boleh jadi rintihan daripada kita yang bermunajat kepada Allah SWT, kemudian pula keadaan-keadaan yang menampakkan terdesak ataupun kita kata satu perkara yang sudah sampai ke tahap berbahaya. Bila kita lihat keadaan masyarakat dah mula terumbang-ambing, bukan hanya dari sudut keduniaannya, malah dari sudut kerohaniannya, dari sudut keimanannya. Bukan setakat duit dompetnya saja yang goyang, imannya lagi pun goyang. Berapa banyak kita lihat kes bunuh diri berleluasa, kes curi, rompak dan sebagainya, kes yang kadang-kadang sudah melanggar adat-adat hukum halal dan haram, dah tak dikira dah, kerana hilang dah pedoman hati. Jadi mungkin atas sebab-sebab ini kita nampak benda ni buruk, tapi mungkin kesan daripada keburukan inilah maka terbuka minda-minda pimpinan kita, para agamawan kita dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah hari ini diizinkan buka untuk kita munajat sungguh-sungguh kepada Allah SWT, dan untuk membersihkan hati kita dengan majlis-majlis ilmu,
supaya kita pegang kemah balik tali Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah uji kita. Allah uji kita. Nak tengok macam mana keadaan kita. Ini baru ujian kita di dunia pun kadang-kadang kita goyang dah. Bayangkan ujian sewaktu sakaratul maut, sewaktu di alam barzakh, sewaktu di padang mahsyar. Kalau macam ni pun kadang-kadang kita tak boleh nak tahan. Bayangkan keadaan di sana nanti. Baik, jadi kita syukur, alhamdulillah, sangat-sangat. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Aljannatan Kuasa Surau kerana sudi memanggil semula. Ingatkan dah lupa. Jadi untuk kita teruskan pengajian kitab kita, iaitu Penawar Bagi Hati, iaitu pengarangnya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi. Kita sambung kitab Jawi kita di muka surat 22. Muka surat 22 pada perenggan yang kedua, iaitu dan yang keempat. Saya bacakan dulu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan yang keempat, bahawasanya jantung itu tempat taruh bagi segala sifat kepujian, seperti iman dan ma'rifah dan tawakul dan redha dan pengetahuan. Maka patut sangat bagi pertaruhan yang seperti ini bahawa dipelihara akan dia daripada segala kelakuan yang dicela dan dijaga daripada seteru, iaitu syaitan. Baik, kita pergi satu-satu. Ini sebenarnya kita sambung semula. Mungkin kita lupa dah, saya pun terlupa. Ini adalah cerita tentang kenapa kita kena jaga hati. Kita ingat balik bab kita belajar ni bicara tentang jantung. Bahasa Melayu sebut jantung, tapi bahasa Arab panggil kolbun. Kolbun tu kalau kita mengaji ni kita tak sebutlah jantung, kita sebut hati. Tapi benda nak cerita benda tu benda yang sama. Bukan hati organ tu, hati kolbun. Baik. Dan hati tu ataupun jantung tu dia ada dua, iaitu ada di alam zahir dan ada di alam batin. Ada syariat dan ada hakikat. Dari sudut syariatnya atau alam zahiriahnya, iaitu jantung kita ni lah, yang duk-dak tu, yang apa nama, menyebarkan darah ke seluruh urat-urat anggota badan kita daripada kepala sampai ke kaki. Dari sudut batinnya pula, iaitu dipanggil kolbun hati, dipanggil sebagai kerohanian. Yang jantung tu kita boleh nampak. Sekarang tak nampak lah. Buat postmortem nampak, belah dada ni bawa keluar, nampak jantung. Setiap orang ada seketun. Jadi begitu juga hati. Hati ni ada juga, cuma dia alam-alam ghaib. Ada, dia wujud. Tapi dia duduk alam ghaib, kita tak nampak. Tu hebat ulama-ulama kita, dia sampai boleh kaji benda yang tak nampak. Boleh kaji sampai benda tak nampak. Corona, kecil-kecil virus pun boleh scan lagi. Tapi main dengan alam ghaib, nak scan dengan alat apa? Tak boleh. Scan empi ni tak boleh. Tapi ulama boleh tahu benda tu ada, kan? Berdasarkan ilmu dan basirah mereka. Basirah ni maksudnya penglihatan dari sudut mata hati mereka tu. Dahsyat. Jadi ulama tolong terangkan pada kita. Jadi jantung ni ataupun kolbun ni, dia dua-dua tu sama. Zahir dan batin tu sama, cuma alamnya yang berbeza. Satu duduk di alam nyata, alam yang nampak dengan mata kepala. Satu lagi alam yang tidak nampak, alam ghaib, tetapi boleh dinampak dengan mata hati. Kita ni ada dua mata, satu mata kepala, satu mata hati. Mata melihat zahir, satu lagi mata melihat batin. Tu. Sebab tu kadang-kadang tok-tok guru, ulama-ulama, wali-wali Allah, dia tahu, dia tengok muka orang, dia tahu orang ni baik tak baik.
Kadang tak semayang subuh pun dia tahu. Ada satu orang tok guru tu, anak murid dia duduk depan dia. Entah mayang tak lagi subuh, dia tanya. Pergi bangkit mayang. Budak tu nak cover lah, sebab dia bangun dah lambat terus masuk kelas. Kalau tak masuk kelas nanti kena hukum. Lupanya dia skip tak semayang. Oi, tok guru tahu. Sebab apa? Basirah, mata hati dia. Tu. Sebab apa? Kekuatan batin dia. Baik. Jadi jantung yang alam zahir, jantung kita yang dudak-dudak ni, fungsi dia apa? Fungsi dia menyebarkan darah ke seluruh anggota. Mana kata dengan kata yang mudahnya, takkan bergeraklah anggota badan kita dari sudut ilmu sains je lah. Takkan bergerak tangan, kaki dan sebagainya kalau jantung tu tak bergerak. Benda lain berhenti tak apa, tapi jantung berhenti, semua berhenti. Mana kalau jantung tu rosak, jantung tu tak pakai, maka anggota badan lain semua tak terpakai. Maka begitulah juga kata ulama pada jantung alam rohani yang disebut sebagai kolbun tu. Kalau kolbun tu rosak, rosak segala kerohanian dia, rosak pemikiran dia. Tu yang sanggup bunuh diri tu sebab kolbun dia rosak. Badan sihat, badan tegak lagi, tapi rohani dia rosak, hati rosak. Bila hati rosak, rosak segala-gala. Rosak pertimbangan, rosak pemikiran. Akhirnya bukan sakat pertimbangan pemikiran dia ambil jalan mudah untuk bunuh diri. Akhirnya dengan anggota badan rosak. Bukan setakat anggota badan rosak, keluarga rosak, habis semua. Habis jadi kacau pada yang lain-lain. Tu. Jadi ini sebab tu pentingnya menjaga hati. Maka ulama Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni, dia menyusun kepada kita kitab tasawuf yang kita kira sebagai mudah untuk difahami, ringkas. Maka dia susun kepada kita perkara-perkara yang penting kenapa kita mesti menjaga hati. Kita dah bicara 1 sampai 3. Kita nak sambung yang keempat. Dia ada 5 semuanya. Ini yang keempat. Kata muallif dan yang keempat, bahawasanya jantung itu tempat taruh. Taruh maknanya tempat letak. Jantung itu tempat letak bagi segala sifat-sifat kepujian. Mana benda-benda baik tempat bubuhnya iaitu di hati, di kolbun kita. Seperti iman. Iman duduk di situ. Sebab tu pertimbangan kita, kalau iman kita elok, iman kita mantap, maka pertimbangan, pemikiran kita semua secara asasnya pada iman. Buat apa pun kerana iman. Fikir nak berniaga pun kerana iman. Maka dia jaga nak berniaga pun jangan sampai membelakangkan Allah. Sebab apa? Sebab kolbun dia ada iman. Tempat kolbun dia tu dibubuh, ditaruhnya iman. Tapi kalau tak ada iman, iman lawannya kufur, kafir. Bila tak ada iman, tengok niaga waktu mana buka api, tak semayang, tak apa, orang kafir. Bukan dia fikir nak ibadat, dia fikir nak untung dunia. Kita orang Islam ada iman, walaupun mencari dunia, tapi tidak membelakangkan akhirat, tidak membelakangkan Allah, tidak membelakangkan agama. Masa semayang, semayang. Nak rasa kerja, kerja, tak ada masalah. Cari duit, cari duit. Itu membezakan orang yang dalam kolbunnya ada iman atau tak ada iman. Bukan buah kopiah di atas kepala. Dia buah kopiah supaya niaga laku. Tu geng kopiah. Beli barang kat dia, tapi semayang tidak jadi. Bukan duk pada pakaian. Kadang-kadang kopiah tak pakai. Tapi tepat azan dia ada. Itu lebih utama. Dan ma'rifah. Ma'rifah ni asal perkataan ain rafa. Arafah atau bahasa Melayu kita guna arif. Arif ni maknanya yang paling reti lah. Sebab tu kalau hakim kita kata yang arif, maknanya yang pandai, yang reti, yang paling tahu lah. Jadi arafah ni maknanya reti atau tahu. Ma'rifah, mengerti akan Allah. Ma'rifatullah, kenal Allah. Dia tahu siapa Allah. Sebab tu disebut awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu iaitu mengenal Allah. Tapi kita balik mengenal dunia dulu.
Lepas tu payah nak kenal Allah. Lepas tu urusan kita melebihkan dunia dulu, Allah nombor 2. Ini sebab qalbunnya tidak makrifah. Macam mana nak makrifah? Makrifah ni maknanya kenal. Dia ada SOP juga, dia ada prosedur dia juga. Untuk nak sampai kenal tu macam mana? Dia ada, orang cakap apa, fasa dia juga. Fasa 1, fasa 2, fasa 3. Macam negara kita nak buat ni fasa pemulihan. Untuk mencapai kenal, yang dibahasakan Arabnya makrifah, bahasa Melayunya kita sebut kenal. Untuk nak sampai kenal, sebelum kenal dia kena tahu. Dia kena tahu. Untuk nak sampai tahu, dia kena apa dia? Ambil tahu. Ambil tahu tu maknanya belajar. Dengan mengaji dia pun tahu. Dengan tahu dia kenal. Tapi kalau ambil tahu tu tak ada, mengaji tu tak ada, belajar tu tak ada, macam mana tiba-tiba boleh terus sampai kepada kenal? Tak sampai. Kenal pada cakap mulut sajalah. Saya kenal Allah. Kalau kenal Allah, apa pergi beratur tikar nombor ekor? Kalau kenal Allah, kenapa joget dalam televisyen? Dah tahu dah COVID pun nak joget juga. Kata kenal Allah. Itu dah. Sebab tu dia kena mula dengan mengaji, menuntut ilmu, belajar bukan sikit-sikit lah tu. Belajar dunia saja berapa tahun kita belajar? Sekolah rendah 6 tahun. Tu tak campur tadika lagi setahun. Lepas tu masuk sekolah menengah pula 5 tahun. Situ saja dah kat 11 tahun. Masuk pula lagi universiti, diploma 3 tahun, degree 3 tahun, 6 tahun dah situ. 6, 12 campur 5 apa? 17, 18. 17 tahun. Lebih kurang kat 20 tahun lah. 20 tahun saja mengaji bab dunia. Tiba-tiba mengaji bab agama setahun cukup dah, dia kata. Lepas tu berangan boleh nak masuk syurga. Lama tak ada pakai modal cek tu. Kuliah tak ada. Dah lama tak dapat mic. 20 tahun belajar bab dunia, tiba-tiba belajar bab akhirat, lebih kurang dah. Lepas tu nak kata apa, berangan boleh masuk ke syurga, beratlah. Jadi kenalah, kalau dunia saja pun kita pulun sungguh, akhirat double pulun. Tak salah nak pulun dunia, pulun pi lah, asal halal, asal betul, asal tak memudaratkan orang lain, memudaratkan diri sendiri. Nak mengaji banyak mana pun, PhD, EFG sampai XYZ ke tak kira, mengaji Mengajilah banyak mana, tapi dalam mengejar dunia, akhirat lebih utama lagi. Ada orang dia boleh mengaji bab dunia, dalam masa yang sama dia mengaji bab akhirat. Dua-dua dia dapat, dua-dua dia ada. Jadi tak salah. Bukan suruh tolak dunia. Itu dia. Baik, jadi itu makrifah, bermula dengan belajar. Maka dengan sebab belajar kita tahu, dengan sebab tahulah maka kita akan jadi kenal. Kita kenal, macam kita kenal orang juga. Kita kenal kawan kita, kenal Imam Yusuf, macam mana boleh kenal dia? Mula-mula kita tahu dulu, datang bawa-bawa sampai sini tahu, oh dia imam sini, mula tak tahu lagi nama dia, tahu-tahu muka itu je. Lepas tu kita dekat dengan dia, tanya-tanya nama apa semua, duduk mana apa semua. Itu pun baru tahu je. Lepas tu kita berlama dengan dia, duduk dengan dia kat 3-4 tahun, sama dengan dia, kerja sama, nak lepak sekali, makan sekali apa semua. Maka lama-lama kita kenal perangai dia macam mana, kita tahu kelebihan dia, kelemahan dia. Sebab apa? Sebab sudah bermula dengan tahu, akhirnya membawa kepada kenal. Begitu juga lebih-lebih lagi, itu baru makhluk. Dah kalau Tuhan lebih lagi lah. Jadi pelik kalau manusia itu tidak mengenal Allah, sedangkan hidupnya sudah hampir 60 ke 70 tahun hidup, tapi dia tak mengenal lagi Tuhannya. Maka di manakah tempat layaknya kalau sudah sampai kepada alam akhirat nanti? Itu kita kena tanya diri kita masing-masing. Bertahun-tahun, kenapa masih lagi kita belum kenal siapa Tuhan kita?
Allah tu macam mana? Tu kena mengaji ilmu usuluddin, ilmu akidah, ilmu tauhid, ngaji sifat 20 kalau ikut jalan kita akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini kami tengah bila tengok PKP dah longgar sikit ni, kami berbincang balik dengan para asatizah, beberapa ustaz-ustaz di dalam negeri Perak ni lah. Kami nak tubuhkan persatuan ulama-ulama pondok Perak, sebab tujuannya nak memperkukuhkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu kita berharap kepada pihak Jabatan Agama Islam Perak ataupun MAIP, Majlis Agama Islam Perak, siapa yang keluarkan, saya pun tak pastilah siapa yang keluarkan teks khutbah, tolong sebut jelas dalam khutbah akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kadang-kadang orang sebut ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, tapi bila sebut Asy'ariyah, Maturidiyah tak kenal. Pada Asy'ariyah dan Maturidiyah itulah bos kita, imam kita dalam masalah ilmu tauhid, ketua kita, tok guru besar kita. Dalam masalah ilmu akidah, ilmu tauhid, itulah jalan mereka lah kita ikut ni. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari singkatnya Asy'ariyah, Imam Abu Mansur Al-Maturidi singkatnya Maturidiyah. Mereka lah dua orang imam ni yang kita ikut dia. Dia bawa apa dua orang ulama ni? Dia bawa sifat 20. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia susun sifat 1 sampai 13. Dia buat sampai 13 je. Datang Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dia tambah lagi 7, maka lengkap jadi ishruna sifat, 20 sifat. 20 sifat itulah nenek moyang kita pegang daripada dulu sampai sekarang. Sebab tu walaupun dulu zaman susah, dulu seekor ikan boleh kongsi 8 orang adik-beradik, tak ada orang bunuh diri, tak ada orang keluar Islam. Sebab apa? Sebab pegangannya kuat, akidahnya mantap, keyakinan pada Allah tu kuat. Walaupun susah, kita baru susah sikit, tapi dah habis goyang. Sebab apa? Inilah ilmu tak ada, kefahaman tak ada, tak kenal Allah. Dia tak kenal siapa yang cipta dia. Suka-suka dia je nak hapuskan nyawa dia. Padahal dia tu pun Allah cipta. Dia ingat game ke apa? Rasa kalah, restart balik dia kata, bagi game over kan. Kan boleh hidup balik pun. Hidup nanti pada masyarakat kan. Baik. Sifat kemudian seperti iman dan ma'rifah dan tawakul. Bukan baca tawakal. Tok guru saya dia tegur, dia kata baca dengan tawakul. Tawakal itu fi'il amar, itu perintah. Kalau kita suruh baru sebut tawakal, tawakallah pada Allah, itu perintah. Tapi kalau bukan perintah, bahasa biasa dipanggil tawakul. Tawakkulu, baca dia. Jadi tawakul ni pula kata guru kami, asal perkataannya wakala. Wakala yakulu tawakkulun. Asal perkataan dia wakala, waw kaf lam. Wakala itulah orang Melayu kita ambil guna perkataan wakil. Wakala tu maksud wakil. Jadi apa maksud tawakul atau bertawakal kepada Allah? Apa maknanya? Maknanya kita meletakkan Allah sebagai wakil dalam kehidupan kita. Mana urusan duniawi kita ni tak payah kalut serah pada Allah. Allah lebih tahu dalam nak mengurus diri kita. Kita nak urus diri, tak apa. Kita jaga kita boleh. Kontroversi. Allah jaga kita, tak boleh buatlah macam mana pun. Idea kita kadang-kadang nampak bernas, lah kali tak jadi ke, salah juga, tak kena ke. Berapa kali rombak SOP gini-gini, sebab idea manusia kembali kepada Allah. Kembali pada Allah dan ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksudkan sebagai tawakul. Contoh dalam soal rezeki, kita berniaga, semua orang dalam hati bila berniaga pasti nak untung, betul tak? Mana ada orang berniaga nak rugi, gila apa? Saya berniaga memang nak rugi, mabuk ketum namanya. Mana ada orang berniaga nak rugi? Berniaga pasti nak untung. Tapi boleh ke kita jamin kita berniaga ni confirm untung? Tak boleh. Kita boleh confirm ke kita pastikan niaga kita dengan strateginya, dengan masuk kursus cara bisnes, waktu belajar pula cara nak bercakap dengan customer, macam-macam dia buat. Boleh jamin ke confirm memang dia akan untung? Dah. Siapa boleh tentukan untung tak untung?
Itu maksud tawakul. Kita berusaha dan ikhtiar, kita berniaga, lepas tu serah pada Allah. Nak bagi untung pun tak apa, nak bagi rugi pun itu dah kehendak dia. Kita boleh buat apa? Tu maksudnya. Kadang-kadang sebab tu Allah bagi rugi, sebab Allah nak tengok reda tak reda. Padahal tak ada masalah pun. Allah bagi sihat, Allah bagi sakit macam Covid ni kan. Allah nak tengok reda tak reda je. Sihat pun sama, sakit pun sama sebenarnya tuan-tuan. Sebab yang sihat pun pasti mati, yang sakit lagi pasti mati. Betul tak? Ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti dan pasti mati. Nak lari mana? Tak boleh lari. Nak lari mana? Rasuah malaikat maut. Berhentilah berapa juta bilion pun. Tak lu. 8 bilion boleh. Tunggu kata malaikat maut. Berapa hang bagi aku tak heran. Bukan aku berhajat pada tu. Dia menjalankan tugas apa yang diperintahkan Allah. Dan sampai masa tak dilambatkan sesaat atau disegerakan sesaat. Sampai masa yang Allah tetap pergi. Cuma kita ikhtiar lah. Ini ikhtiar lah. Ikhtiar pakai pelitup muka, ikhtiar berjarak, macam-macam lah ikhtiar yang kita cuba laksanakan. Tapi jangan kita yakin dengan pakai pelitup muka aku takkan kena Covid. Jangan kita yakin cocok 2 dos takkan kena Covid. Jangan cakap takkan. Ikhtiar sahaja. Tak payah kata 2 dos, 20 dos belum tentu lagi. Sampai berlubang terus lengan ni. Tak banyak kali cocok. Bukan kira tu. Nak pergi cocok ke, nak makan ubat ke, dipersilakan asalkan namanya ikhtiar. Tapi tempat pergantungan, tempat keyakinan kita Allah. Mana letaknya? Di qalbun, di hati. Itulah perlu pada pendidikan, baru faham Allah. Kita buat je kerja kita. Selebihnya serah pada Allah. Ada Covid ni kita je baru tahu. Dalam ilmu Allah sejak dulu lagi Allah tahu dah. Sejak Allah cipta Nabi Adam tahu dah 2021 berlaku Covid. Allah tahu dah ni rencana Allah semua ni. Semua agenda daripada Tuhan. Allah yang buat. Bukan siapa-siapa boleh buat. Kalau kita pegang makhluk boleh buat, syirik. Allah buat, makhluk buat, dua perbuatan. Ngaji dalam ilmu akidah mana boleh. Laisa kamislihi syai'. Allah tak sama dengan apa-apa pun. Kan? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah. Aku yang cipta kamu dan aku yang cipta segala apa yang kamu buat. Apa yang berlaku semuanya Allah. Lepas tu kita kembali kepada Allah. Itu dia namanya tawakul. Dan redha. Redha maknanya, kita baca dalam doa iftitah itu. Kita kata hanifan muslimah. Apa makna hanifan muslimah? Hanif itu maksudnya kita orang cakap apa, menyerah diri. Agama Hanif, agama Nabi Ibrahim dulu, menyerah diri. Macam mana tengok Nabi Ibrahim menyerahkan anaknya, dan anaknya juga menyerahkan nyawanya kepada Allah. Ni kita nak masuk korban. Itulah Hanif. Mana serah. Apa Allah kata serah. Allah nak kata suruh mati, mati. Hidup ke mati ke sama je, sebabnya bawah kuasa Allah. Nak? Yang matlamat kita nak pergi syurga. Tempat akhir kita, pilihan yang ada pada kita, syurga atau neraka tu je. Bukan dunia ni. Dunia bukan pilihan. Dunia ni tempat lalu je. Sampai masa dijemput. Siapa dulu, siapa kemudian. Harap-harap saya kemudian. Kan? Macam tu. Jadi redha ni maknanya serah. Kita tapi bukan masuk serah ni, serah langsung tak buat apa. Duduk congok nyanda. Tak makan ke? Aku serah bulat-bulat. Kalau kata makan. 4 hari situ kudu keding. Belalat siap terus masuk ke hidung. Rupa dah jadi tengkorak lah. Nak mati lah sikit lagi. Bukan tu maksud redha. Maksud redha kita buat mengikut syariat, tak langgar perkara-perkara yang haram, kita buat yang halal, kita buat cara betul ikut agama. Lepas tu kita serah soal keuntungannya ke, baiknya ke, apa jadi kita serah. Itu maksud redha. Macam ni lah, kita dah usaha buat, kerajaan dah usaha buat,
nak macam-macam lah usaha buat dengan imunisasinya, dengan lockdownnya dan sebagainya. Kita dah buat cara betul, rujuk alim ulama apa sebagainya. Selebihnya reda, nak buat macam mana? Nah, kalau Allah kata tak angkat lagi wabak, tak angkat lah. Kita tak boleh nak buat apa. Sebab tu kita kena kawal. Sebab tu perlu dengan ilmu. Nah, jangan terlampau tekanan sampai boleh nak orang cakap apa, memberikan pandangan, tapi jangan sampai mencerca dan maki hamun. Itu menunjukkan buruknya akhlak agama kita ni habis rosak. Orang kita, Melayu kita, Islam kita. Cakap je lah pandangan. Saya punya pandangan. Tak payah lockdown, buka semua. Tak apa pandangan. Kan? Contohlah dia kata pandangan, tapi sampai maki sana maki ni. Ini dah bukan ajaran daripada agama kita. Kita rasa-rasa macam kita konon memperjuangkan. Agak-agak kalau Nabi ada, Nabi setuju ke dengan cara kita? Tak kena ke dengan maki hamun dan sebagainya, kan? Nah, jadi itu. Dan pengetahuan ilmu lah, maka patut sangat bagi pertaruhan yang seperti ini. Jadi sebabkan yang nak ditaruh di dalam hati ni benda-benda yang elok-elok, maka patut sangat kita menjaganya. Bahawa dipelihara akan dia, jaga hati tu. Sebab kalau hati ni tidak dijaga dengan elok, maka habis hilang pengetahuan, hilang reda, hilang tawakul, hilang makrifah, hilang iman. Ulama pun ada yang jadi hilang segala-galanya. Padahal ulama, Quran hadis dalam dada belaka. Tapi kalau tak jaga hati, habis rosak, hilang segala pertimbangan dia. Banyak kan kita dengar baca dalam kitab Jauharul Mahub wa Munabbihatul Qulub. Dalam tu banyak dia letak hikayat cerita-cerita zaman dulu-dulu. Antaranya Bal'am bin Barurah. Kan? Seorang ulama, bukan sekadar ulama biasa, wali Allah. Basisah, wali Allah. Dalam kitab sebut Basisah ni, anak murid dia saja boleh terbang. Dan kalau anak murid boleh terbang, untuk guru macam roket tu, anak murid dalam kitab cerita. Bukan kita cerita dongeng ni, kan kitab nak ceritanya tingginya karamah kewaliannya, tapi akhirnya mati dalam keadaan kafir. Mati kafir, tok guru tu. Lah kalau kita tok garu, kena tak jaga hati, nampak habislah. Tu penting jaga hati. Tu sebab dia kata pentingnya jaga hati daripada kelakuan yang dicela. Macam mana nak jaga hati? Hati benda tak nampak, macam mana nak jaga? Maka jaga kelakuan. Dengan jaga kelakuan itulah menjaga hati. Maksud jaga kelakuan tu mana? Kita belajar daripada awal kitab ni dulu, iaitu 7 anggota tu kita jaga. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga tangan, jaga kaki. Jaga 7 anggota tu. Maka kalau kita jaga dengan elok, maka terjagalah hati kita. Jaga mata, jangan tengok maksiat. Saya tak zina, saya cuma tengok je. Memanglah mula-mula dengan tengok. Bila dia dah masuk ke hati, dia akan mendorong pada perkara yang lain. Tak payah cakap besar lah. Saya iman kuat Ustaz. Bogel pan saya pun tak luk lah. Cik cakap besar. Kawan tu baru kelip mata, darah terus hidung. Sengit terus kopiah. Jangan. Berapa ramai yang tumpas. Kadang-kadang guru tafiz kan kalau keluar berita. Sebab tu jangan kita rasa sombong. Sebab itulah ulama-ulama dulu kuat berzikir. Kenapa kuat berzikir? Kat tangan tasbih saja, kat tangan. Petik. Astagfirullah. Subhanallah. Allah. Supaya hati sentiasa ingat Allah. Kerana orang yang ingat Allah, dia takkan jadi nak buat maksiat. Yang jadi sebab buat maksiat ni sebab waktu tu tak ingat Tuhan. Betul lah. Masa orang tikam nombor ekor, dia ingat Allah tu masa tu. InsyaAllah kena ni, insyaAllah. Takkan cakap insyaAllah ingat Allah je tu. Siap selawat, Allah masuk Malaysia sini. Dia nak tulis tu, kan? Mana ada. Dia tak ingat Tuhan waktu tu. Sebab tak ingat Tuhan, dia berani buat. Cuba kalau tengah ingat Tuhan, tak berani nak buat. Apa-apalah nak mencuri. Kalau ingat ke Allah, tak berani. Sebab tak ingat Allah lah berani curi. Berani ambil hak orang lain dan sebagainya, rasuah. Tu. Baik. Jadi kelakuan-kelakuan yang dicela. Jaga mata, jaga telinga, jangan dengar umpatan. Kadang-kadang benda tu nampak remeh je, tapi kesan remeh itulah akhirnya melingkupkan satu yang lebih besar.
Kerana hilang satu bata lah, kadang-kadang satu rumah boleh roboh. Lepas tu jangan pandang ringan perkara-perkara yang sikit-sikit ni. Nak Tok guru saya cerita, entah betul tak, dia dapat daripada orang juga. Ceritanya dia kata ada satu orang ni, pakcik lah, dia hidup susah, dia meniaga jual aiskrim. Jadi dia ni ada anak seorang, itulah satu-satu anak dia. Isteri tak ada dah, tinggal dia seorang. Isteri meninggal dah, kan? Jadi dia besarkan anak dia. Dia tak nak anak dia jadi susah macam dia. Jadi dia pulun sungguh kerja jual aiskrim tu, tak cukup siang sampai ke malam jual. Merata tempat dia pergi hantar jual aiskrim. Mulut dia aiskrim jual kat mana-mana. Sampailah akhirnya anak dia besar, dapatlah hasil yang dikumpul duit tu, dapat hantar anak dia mengaji luar negara, universiti luar negara. Mengaji sana berkenan, anak lawa sikit, hidung tajam, berkenan dengan Mak Saleh, kahwin dengan Mak Saleh. Papa mengaji tu tak balik dah, duduk sana. Dah ayah nak dapat kontak dah tak, putus terus. Lain kali ingatkan ayah dia dulu kata, alhamdulillah lah aku dapat duit banyak ni, boleh hantar anak aku ngaji luar ni, esok aku senang lah, dia kata. Dia ingat confirm dia senang. Lah kali anak dia duduk sana, tak ingat dia dah. Mana senang? Mana senang? Siapa bagi jaminan senang? Allah. Akhirnya lagi jadi stres. Lah kali sampailah dia sakit, nak meninggal. Kata orang, dalam nazak tu orang duk ajar sebut la ilaha illallah, talqin kat telinga dia. Dia sebut apa? Aiskrim. Sungguh ni jangan buat main, kan? Sebab itu yang selalu diingat di hati dia. Jaga. Allahu Akbar. Jangan. Lepas tu kita kena jaga hati. Nak buat apa buatlah, tapi jangan sampai duduk di hati. Kata guru kami, dunia letaknya di tangan, jangan letaknya di hati. Maksud letak di tangan, boleh pegang, boleh lepas. Saat disuruh pegang, pegang. Saat disuruh lepas, lepas. Ni pegang tak nak lepas-lepas. Kata dah tu, bagilah orang lain pula jadi imam. Tak boleh. Padahal baca tak kena dah. Baca tak betul, siratul labi baca. Nampak kan? Jadi makna kata begitu, jangan sampai macam tu. Kita ada, tak ada sudah. Pegang simple macam tu je. Nak kisah benda. Kita ni ada banyak pegang itu, pegang ini. Sebenarnya tanggungjawab lagi besar. Bila tanggungjawab lagi besar, soalan lagi banyak. Lepas tu jangan sonok saja. Hari ni orang duk berebut jawatan. Ketua kampung orang berebut. Dia tak tahu tu soalan akan tanya banyak. Ahli kampung ni, ahli karya ni, jenuh nak jawab. Kan? Budak kampung tak semayang, apa ketua kampung buat? Allah tanya esok. Kan? Tak boleh jawab, boom, masuk dalam. Baik. Bagi maknanya kelakuan yang dicela dan dijaga daripada seteru. Jaga anggota badan kita, jaga hati kita ni daripada seteru. Seteru maknanya musuh, iaitu syaitan. Syaitan musuh yang nyata bagi kita. Jaga sungguh. Cumanya saya tambah sikit lah yang tak disebut dalam kitab ni, tapi ada sebut dalam kitab Minhajul Abidin, cerita tentang musuh-musuh. Macam mana kita nak menghadapi musuh-musuh dalam kerja buat ibadat kita ni. Dia semua sekali ada 4. 2 nampak, 2 tak nampak. Musuh kita ni ada 4. 2 yang nampak, 2 yang tak nampak. Kita cerita yang nampak dululah. Yang nampak iaitu dunia dan juga manusia. Dunia kita nampak apa mata ni, kereta kita apa semua, ini semua dunia. Manusia yang jahat, yang menghasut kita benda-benda tak elok, itu musuh. Lagi 2 tak nampak. Mana tak nampak? Paksu dan pakleh. Paksu maknanya nafsu, pakleh artinya iblis. Minta maaf lah kalau nama paksu dengan pakleh ni. Ada contoh aja. Marah dia ni. Kan? Mana nafsu dan juga iblis. Tak nampak, nafsu tak nampak, iblis tak nampak. Kata ulama, kalau yang nampak pun kita tak boleh lawan, bayangkan yang tak nampak, macam mana nak lawan? Dengan dunia pun kita tak boleh nak berzuhud, dengan dunia pun kita gemar sangat, pulun sangat dunia, macam mana nak lawan hawa nafsu? Tak boleh. Dunia nampak pun tak boleh nak lawan. Dan tak nampak lagi ikut terus kan? Nafsu kata apa, ikut aja.
Kalau manusia yang jahat mendorong kita pada benda jahat pun kita tak boleh nak lawan dia, tak boleh nak sekat dia, macam mana kita nak lawan iblis yang hasut kita secara tak nampak? Itu setan. Dan beza antara nafsu dan iblis, nafsu ni dia pelan-pelan. Dalam Quran sebut innan nafsa la ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengheret kamu kepada kejahatan. Diguna perkataan mengheret, maknanya pelan-pelan, slow-slow dia tarik. Itu kerja nafsu. Kerja nafsu. Bila azan kumandang, dia kata tak apa, semayang kat rumah pun boleh, tak semayang kat masjid. Lagipun kalau semayang kat masjid, risiko tinggi kena COVID. Itu nafsu tu. Itu semayang kat rumah. Okey dah semayang kat rumah, nafsu kacau lagi. Nafsu kata awal lagi waktu Zuhur 1.30 contoh. Kata asar 4 lebih 4.45 jauh lagi, pukul 3 dan lagi semayang. Ni kata Zuhur, buat kerja dulu, nanti tak siap kerja. Ni kata siapkan dulu kerja tu, kita buat kerja dulu, abaikan solat. Lama-lama jadi lewat semayang. Lama-lama nafsu kacau lagi. Dia kata hang kerja banyak, kalau tak siap kerja ni bertangguh nanti kerja jadi masalah. Tak apalah, tinggal semayang, tak apa, nanti qada lah. Qada semayang. Tok Guru saya cerita ada satu orang telefon dia dari Pulau Pinang. Assalamualaikum Tok Guru. Waalaikumsalam. Dia pun kenal nama dia apa semua. Saya ni anak murid Tok Guru ni. Mana Tok Guru ngajar di area Penang ni, saya mesti pergi. Wajib saya pergi. Dia kata alhamdulillah, baguslah, kata Tok Guru. Kemudian dia kata, saya nak tanya soalan ni Tok Guru. Tak apa, tanya. Soalan dia, boleh tak qada subuh Tok Guru? Dia tanya, boleh tak qada subuh? Tok Guru tanya, kenapa nak qada ni? Saya berniaga Tok Guru. Niaga apa? Jual sayur. Dah tu apa nak qada ni? Dia kata kalau saya semayang subuh nak pergi ke pasar tu jauh, saya lambat sampai, orang lain dah buka dulu, sayur saya kurang laku nanti. Jadi itulah saya nak pergi awal dulu, nanti bila senang saya qada balik subuh tu. Tu Tok Guru tanya, dah sayur kamu jual berapa kontena? Dah 2 bakul je. Cai, 2 bakul je tak semayang subuh. Padan tak padan? Sedang dalam hadis sebut semayang sunat sebelum subuh lebih banyak ganjarannya daripada seisi langit dan seisi bumi. Tu semayang. Sebab tu Nabi tak cerita subuh, Nabi cerita semayang sunat sebelum subuh. Apa maksud? Lepas tu kalau kita mengaji hadis, ini dipanggil makna di sebaliknya, makna yang tersirat di dalam tu. Bila Nabi cerita semayang sunat subuh saja lebih hebat daripada seisi langit dan seisi bumi, kalau semayang subuh berjemaah pula di masjid pula, Allah. Tu cerita dia. Ini baru sebab sayur 2 bakul yang dah subuh. Allah Akbar, batuk humbang dengan bakul-bakul atas kepala ni. Jadi jangan terpedaya dengan nafsu dan juga iblis. Kalau iblis punya pula cara hasutan ni kita kena kenal. Bila kita kenal strategi dia, kita senang nak lawan dia. Iblis ni pula kalau dia hasut benda-benda, kadang-kadang dia benda yang drastik, benda yang gopoh. Sebab sifat iblis ni istiqjal dalam kitab sebut, maknanya gopoh. Gopoh ni sifat mazmumah, sifat tercela, Allah tak suka. Jangan gopoh-gopoh rapah, jangan cepat-cepat, jangan. Lepas tu Nabi kata, kalau kamu terlewat pergi ke masjid, jangan berlari jalan. Di situ pun Nabi nak ajar, jangan gopoh rapah. Sebab gopoh tak elok. Gopoh sifat iblis, nak cepat-cepat, nak cepat-cepat. Allah cipta Nabi Adam. Lepas tu Allah kata, sujudlah pada Adam. Makna kata, fikirlah panjang-panjang kenapa, kerana nak hormat ini makhluk Allah cipta. Ini arahan Allah. Tak gopoh sangat dengan hati yang bongkak sombong. Apa saya kena sujud pada dia? Kenapa saya kena hormat dia? Gopoh tu, rasa besar diri. Ini masalah. Sebab tu orang yang gopoh gapah, dia dah terkena mainan setan. Lepas tu jangan tergopoh gapah dalam menentukan keputusan apa sebagainya. Imam Syafi'i dia naik atas unta. Kemudian ada orang tanya dia, wahai Imam, berapakah kaki unta kamu? Kaki dia ada berapa?
Imam Syafi'i tak terus jawab 4. Dia turun dulu, lepas tu dia kira 1, 2, 3, 4. 4 ni. Apa maksud? Adakah Imam Syafi'i tak cerdik? Patut jawablah terus. Tak, bukan pasal tak cerdik, tapi lebih cerdik itu sebab jadi tu. Dia turun dulu nak pastikan betul tak betul 4. Supaya apa yang dipegang, apa yang diputuskan tepat. Sebab tu apa yang dibawa di dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yakin sebab keputusan dia tepat, keputusan dia betul. Sampai ke nak kira kaki pun dia pastikan betul-betul dia nampak. Sampai ke tahap tu. Tapi kita tak payahlah. Sekejap orang tanya tayar ada berapa motor, jangan turun dulu, tongkat dulu kira ada 2 layar. Teguk sangat kena-kena macam Imam Syafi'i. Kan? Jadi itu dia. Jadi musuh kita syaitan. Jadi kita berhenti sini. Ting-ting bunda bunyi. Kita sambung nanti yang kelima. Apa penyebab kita kena menjaga hati? Faktor yang kelima. Jadi kesimpulan kita kuliah pada malam ini, kita kena jaga hati. Yang keempat itu, kerana apa kita kena jaga hati? Kerana hati tempat-tempat kebaikan, tempat iman, tempat letak Islam, tempat letak makrifah, tempat letak keyakinan pada Allah. Jadi kalau tak jaga hati ni, maka keyakinan rosak, keimanan rosak, redha rosak, tawakul rosak, habis. Bila rosak ni, pertimbangan kita dah jadi songsang. Kemudian saya ambil masa sikit saja. Ada orang tanya soalan, ringkaslah saya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Jumpa malam ni, jumpa. Ana nak tanya, boleh tak di dalam doa kunut subuh diselitkan beberapa doa lain? Contoh, doa telah bala dan kunut nazilah. Doa tolak bala dan kunut nazilah. Baik. Jadi dia semayang subuh, baca kunut. Dalam kunut tu dia nak tambah doa, doa tolak bala ataupun nak tambah doa kunut nazilah. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh bukan keputusan saya, tapi berdasarkan hadis Nabi SAW. Satu ketika ada satu perkampungan ini, dia mengaku perkampungan dia Islam. Dia hantar utusan ke Nabi lah di Madinah. Dia kata, kami minta tolong kerajaan Islam Nabi di Madinah ni, tolong hantar pasukan tentera untuk pertahankan kampung kami. Kampung kami diserang oleh musuh. Nabi kata baik. Nabi hantar 70 orang, dan kebanyakan daripada 70 orang itu pula hufaz, penghafal Al-Quran. Kebanyakannya tu pergi-pergi. Mereka ni budak-budak muda yang memang mantap. Siangnya bekerja, malamnya menghafal Quran. Akhirnya siang mereka cari kayu api untuk buat benteng, untuk buat macam-macam lah mereka bina. Pada malamnya mereka beribadat, dan mereka ambil kesempatan, mereka bunuh 70 orang ni. Dan berita tu sampai pada Nabi. Nabi marah, bercampur sedih. Maka start pada tu Nabi semayang subuh, Nabi baca kunut nazilah. Kerana berduka cita dan marah, minta pertolongan daripada Allah. Lepas tu kalau kita baca, biar kita faham lah, tapi jangan terjemah dalam semayang. Ihzimhum. Dia pun Allah azabkan mereka. Yang belakang pun kuat, amin. Pada batas dah semayang, dia cakap Melayu mana boleh dalam semayang. Cakap Arab boleh. Cakap Arab lah, ikut doa yang telah ulama-ulama kita ajarkan kepada kita. Ada banyak sebenarnya kunut nazilah ni, bukan satu je. Yang cuma yang kita biasa dengar tu lah, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina. Itu yang famous, tapi banyak lagi. Ada banyak lagi. Nama dia sama, kunut nazilah juga, tapi doanya tu ada yang lain-lain. Jadi kita tengok pada keadaan juga. Tengok pada keadaan sama. Macam kalau Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina tu, kalau dari segi makna dia, maksud ayat tu, dia lebih sesuai kepada kita berhadapan dengan musuh yang menyerang kita. Musuh. Lepas tu dia kata Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina. Ya Allah, kami minta kepada engkau, jadikan kami meletakkan engkau di batang leher musuh-musuh kami. Maknanya kami serah pada engkau untuk hancurkan mereka.
Sebab yang situasi dalam doa tu nak cerita tentang kena serang, macam Palestin. Tapi kalau kita nak baca untuk COVID, kata setengah ulama boleh juga, sebab kalau kita tak tahu nak baca doa apa, jadi kita anggap COVID tu sebagai musuh, tak apalah kan. Tapi yang lebih sesuainya, ada setengah mufti-mufti negeri, kadang boleh cek kat Google, ada dikeluarkan doa yang lebih sesuai untuk COVID. Dalam doa tu ada sebut tentang minta Allah angkat bala, angkat wabak. Kemudian berlaku juga masa tu ada sebelum ni berlaku perbincangan bila ada disebut corona dalam doa tu, maka ulama jawab boleh, kerana corona itu dari sudut dia, maknanya dia adalah nama, kerana Nabi pernah menyebut nama seorang sahabat di dalam doanya, di dalam semayang, dan sedangkan sahabat tu namanya bukan daripada nama Arab. Jadi itu dibenarkan, walaupun corona bukan daripada Arab, al-kuruna kan, tetapi corona itu dah jadi nama global. Jadi kita sebut corona tak ada masalah, tidak membatalkan solat. Yang tak bolehnya cakap Melayu, ya Allah angkatlah corona. Cakap yang tu tak boleh lah, sebab angkat tu dah bahasa Melayu. Tapi kalau cakap Arab, lepas tu pada namanya saja kita sebut corona, tak ada masalah. Virus, sebut virus ni, virus corona kan. Ataupun kalau nak senangnya, print teks khutbah Jabatan Agama Islam Perak, ambil khutbah yang kedua bahagian doa. Dalam tu ada doa tentang COVID ni, kan. Kita baca doa tu. Moga-moga kita doa ramai-ramai, Allah selamatkan kita, Allah angkat wabak. Kalau Allah tak angkat keseluruhan pun, paling tidak Allah angkat dari kalangan kita, orang kita, kampung kita, tempat kita selamat, alhamdulillah. Jadi dia begitu. Jadi cukup sekadar tu pada malam ini. Cumanya yang doa tadi tu, cara nak buat dia sambunglah. Mula baca kunut macam biasa, Allahumma hadina fi man hadait wa afina, sampailah wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lepas tu kita sambung dengan kunut nazilah tu. Last hujung tutup dengan selawat balik. Assalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Lepas tu turun dah sujud. Jadi gitu je, mudah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga sedikit sebanyak apa yang kita sampai dan kongsikan ini memberi manfaat kepada kita bersama dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, atau kita sampaikan kepada yang lain, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'mala solihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimauti syuhada, wa rikhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.